Syukur Alhamdulillah kita masih lagi berada di permukaan bumi Allah. Mudah-mudahan kehidupan kita sentiasa berada dalam keampunan, rahman, kasih sayang serta redha Allah. Baik tuan-tuan, ibu-ibu yang dikasihi sekalian, kita masih lagi membicarakan kitab nikmat dan azab kubur. Kita lihat tentang amalan yang boleh menyelamatkan seseorang daripada azab kubur dan fitnahnya. Ya, satu amalan apabila kita mengerjakan melakukannya, maka alhamdulillah kita selamat daripada azab dan fitnah kubur. Nah, apakah amalan tersebut? Kita baca. Amal soleh yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman akan menyelamatkan mereka dari azab kubur. Ya, pertama amal-amal yang soleh. Apa maksud amal-amal yang soleh? Kebaikan, kebajikan. Pertama, hubung kait kita dengan Allah. Apa yang Allah perintah kita kerjakan, apa yang ditegah kita tinggalkan. Kemudian kita jadikan Nabi SAW sebagai role model. Ya, dalam semua perkara, semua hal. Apatah lagi dalam urusan akidah, keyakinan, kepercayaan, kemudian urusan ibadah, termasuk akhlak. Sebab itu tiga perkara perlu dipelihara, dijaga dengan sebaik mungkin. Ya, pertama akidah yang benar, kedua ibadah yang betul, ketiga akhlak yang baik. Nah, amal soleh yang seumpama ini boleh menjadi penyebab kita selamat daripada azab kubur, ya, serta fitnahnya. Kemudian yang kedua, hubung kait kita dengan sesama makhluk, kita dengan manusia dari sudut kepribadian, akhlak, tutur kata, kelakuan, perbuatan. Bermaksud kita hendaklah menjadi seorang yang baik, ya, bermaksud perkataan dipelihara dengan sebaik mungkin, mengeluarkan perkataan yang baik sekalipun orang itu berada di atas jalan yang salah. Artinya kita menegur kesilapan, kesalahan dia yang bertentangan dengan hukum syarak, tegur dengan cara yang baik. Sebab itu di dalam Al-Quran Allah sebut idfa' billati hiya ahsan. Ya, dalam surah An-Nahl juzuk yang ke-14 ayat 125. Ya, di pertengahan ayat Allah sebut idfa' billati hiya ahsan, yang bermaksud tolak olehmu akan orang yang melakukan kejahatan, keburukan dengan cara yang terbaik, kalimah ahsan. Ya, dia buat salah, dia buat silap, betul menentang hukum syarak, maka kita tegur kesilapan, kesalahan dia dengan cara yang baik. Ya, itulah di antara akhlak kepribadian seorang Islam. Nah, ini di antara penyebab kita selamat nanti besok di hari akhirat. Ya, sebahagian daripada kehidupan hari akhirat bermula daripada alam barzakh. Baik. Di dunia mereka hidup dalam keadaan tenang. Ya, bermaksud orang yang beriman tidak akan merasai kesedihan dan ketakutan. Bahkan di dunia, di alam barzakh maupun hari akhirat, mereka tidak pernah merasa kesedihan, merasa ketakutan, kebimbangan. Bahkan mereka merasa aman, tenang, tenteram. Hidup di dunia walaupun banyak ujian, cabaran, tapi berpegang kepada prinsip, berpegang kepada Al-Quran dan hadis, pasti ada ketenangan dalam hati dan jiwa. Walaupun banyak cobaan, onak dan duri, ya, tapi oleh kerana dia mengimani Allah, mengimani Al-Quran dan hadis Nabi, dia dapat menempuh perjalanan hidup yang banyak onak dan duri. Alhamdulillah, dapat ditempuh dengan cara yang terbaik. Dimulakan daripada alam barzakh. Maksudnya ketenangannya bermula daripada alam dunia sampai ke alam barzakh. Sehingga ke alam akhirat.
kemudian Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. Ya, seperti mana firman Allah Ta'ala dalam surah Yunus pada ayat yang ke-62 juzuk yang ke-11. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala, permulaan Allah sebut ala yang bermaksud hati-hati olehmu, ingat olehmu, ketahui olehmu. Ala ini kalau kita mengaji ilmu nahwu wa sarf, dia harfu tambih. Ya, maksud harfu tambih ini perhatikan olehmu, ingat-ingat, jaga, awas. Inna awliya Allahi la khafun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Ya, Allah menyebut wali-wali Allah, awliya Allah, la khafun, tak ada kebimbangan, ketakutan. Ya, wala yahzanun, bahkan mereka tidak pernah berduka cita. Baik, timbul pertanyaan kepada kita, siapa wali Allah yang hidup mereka tidak pernah ada kebimbangan, keresahan, ya, ketakutan ataupun tidak pernah berduka cita? Siapa yang wali Allah? Kita barangkali orang Melayu ni memahamkan wali ni mungkin seseorang yang tak makan 3 hari tak 3 malam. Mungkin kita anggap, wah, dia ni wali Allah, pasal berlainan daripada orang kebanyakan. 3 hari 3 malam aku tengok dia tak makan tak minum, oh jangan main-main, hebat ni. Kan, mungkin kita orang Melayu beranggapan sedemikian. Mungkin yang lebih pelik daripada itu, kita tengok seseorang berjalan di atas air, dia tak tenggelam. Kita perhati tengok, oh ni jangan main-main, ni wali ni. Kan. Kemudian bila ditetak, ya, bila ditikam, dia tak lut. Oh jangan main-main, ni wali Allah ni. Kan. Patut ditikam. Kemudian kita sodok dia, barangkali dia akan mengalami kecederaan, kemudaratan, tapi tak lut. Kan? Ini barangkali wali Allah. Benarkah seperti mana yang kita anggap sedemikian? Jawapannya semua tidak benar. Ya, kan bau-bau ni contoh. Ada yang pergi ke Gunung Jerai. Kan? Pergi ke Gunung Jerai, kemudian ada tempat-tempat lubuk-lubuk air. Ya, tempat-tempat tertentu. Ada orang kita yang malangnya, yang buat perkara yang seumpama itu, yang meyakini, mempercayai orang yang konon-kononnya dekat dengan Allah. Kan? Yang hampir dengan Allah. Oh, kita pergi tempat ni pasal apa? Wali Allah pernah mandi dekat tempat ni, jadi kita ambil barakah. Ya, persoalannya sekarang, betul ke tidak? Betul ke wali Allah sampai tempat tu, pernah mandi kat situ? Betulkah kita mandi juga kita dapat berkat daripada wali Allah tersebut? Kan, banyak persoalan yang boleh ditimbulkan. Kan, kita nak mandi di situ silakan, tapi yang salahnya meyakini ada kelebihan, ada keberkatan. Kan, kita nak mandi silakan mandi. Kan, tapi jangan meyakini sesuatu yang luar biasa. Begitu juga kalau kita tengok ramai para pengunjung, ya, berada dalam Masjid Nabawi. Kan kita disunatkan dan disunnahkan ziarah makbarah Nabi. Ya, kita ziarah, kita beri salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Tapi ada orang kita mungkinlah yang kurang faham beragama. Kubur Nabi itu dipegang dengan tangan, disapu-sapu. Kan ada, memanglah makbarah Nabi itu dalam, tapi kita boleh tengok daripada luar dinding itu, kadang-kadang kita pegang dinding. Sebab itu penjaga kepada makbarah Nabi itu yang pakai baju putih, ya, jubah putih, serban merah tu, khalas, MC, maksudnya sudah khalas, MC, dia suruh jalan. Binah haram kita pegang tu. Kita pegang tu, konon-kononnya ada barakah. Ya, kita ambil keberkatan. Pasal dalam tu makam Nabi. Kan, makbarah Nabi dalam tu. Subhanallah. Walhal kita dituntut menziarah kubur bukan begitu.
bukan mengambil barakah daripada orang yang telah wafat, tidak. Kita baca dalam hadis-hadis, kita lihat perbahasan para ulama. Ziarah orang yang telah meninggal hukumnya sunat dan menepati sunnah. Okey, satu bab. Yang kedua, apa tujuan matlamat kita ziarah orang yang telah meninggal dunia? Tujuannya hanya dua perkara. Ya, tak lebih tak kurang. Apa dia dua perkara? Yang pertama, kita mengingati akan diri kita suatu hari nanti kita pun akan mati. Kan, insaf. Sebab itu dalam hadis Nabi sebut zuru al-qubur. Ziarah olehmu akan kubur. Kalimah zuru itu fi'lul amar, perintah daripada Nabi. Kan, Nabi perintah kepada kita, kita menyambut seruannya pasti ada kebaikan dunia dan akhirat. Ziarah olehmu akan kubur. Fa innaha tudzakkirul akhirah, kerana sesungguhnya dengan ziarah kubur ingat kepada hari akhirat. Kan, bermaksud kita ziarah dia yang pertama, ya Allahu akbar, aku ziarah dia, dia seorang yang soleh, dia seorang yang solehah. Mengikut khabar berita dia meninggal ketika sujud, ketika sedang berkhutbah, ketika sedang solat, ketika sedang baca Al-Quran. Masya Allah wa tabarakallah. Dah ternyata, dah terbukti dia meninggal sekian-sekian. Aku ni entah macam mana. Kan, bermaksud menginsafi akan diri, itu yang pertama. Kan, tujuan kita ziarah kubur. Kemudian yang kedua, kita mendoakan diri kita dan dia. Allahumma ghafirli, Allahumma ghafir lahu. Kan, bila kita doakan dia tak secara langsung, kita akan doakan diri kita. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kan, ila akhir doa. Wahai Allah, ampunkan dosanya, rahmatilah ia, kasihanilah ia. Kan, bermaksud kita ziarah matlamat yang kedua, mendoakan supaya Allah mengampuni dosanya. Ini yang diajar oleh Nabi, istaghfiru li akhikum. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Abu Daud, bersumberkan daripada Uthman ibn Affan radhiyallahu an. Kan, selesai jenazah dikuburkan Nabi bersama para sahabat. Nabi perintah dekat sahabat yang bersama dengannya, istaghfiru li akhikum, hendaklah kamu sekalian memohon keampunan terhadap saudara kamu. Kan, bermaksud tak lebih dua perkara sahaja. Mana ada Nabi suruh ambil barakah? Pasal dia orang saleh, dia orang salehat. Kerana ajaran Nabi itu sempurna, tak ada yang tertinggal. Oh, mungkin kot kita kata lupa kot Nabi nak bagi tahu ziarah orang saleh, ambil barakah daripada orang saleh. Ambil barakah, pegang ke tanahnya, pegang ke batu-batu nisan. Kan, di perkuburan Baqi' saya nak cerita. Pernah itu saya pergi perkuburan Baqi'. Kita ziarah lalu kat lorong-lorong tu tak mengapa. Tiba-tiba ada orang Pakistan ke Bangladesh ke orang India Muslim tu, wallahu a'lam. Saya tengok dia pergi masuk dengan kaki tu, dia nak ambil batu. Nasib ada yang boleh khalas, haram haji, haram haji. Dia turun dekat lorong tu, dia nak ambil batu. Kan, daripada jauh lagi orang Arab tu nampak yang penjaga tu haram haji. Dia kata haram haji. Kan, lepas tu tak jadi, dia nak ambil batu tu, dia pegang-pegang. Mungkinlah kot, mungkin pada dia, oh ini perkuburan Baqi' ni para sahabat. Kan, para sahabat orang yang dekat dengan Nabi, orang yang dikasih oleh Nabi, jadi kita pun kena kasih kat dia. Betul, kita kasih dekat para sahabat, bukan begitu caranya. Ambil batu pergi ke makbarah dia, usap-usap tanah dia, bukan begitu. Baca sejarah Abu Bakar, ya Allah, Abu Bakar ni paling dekat, paling hampir dengan Nabi, paling kasih kat Nabi. Macam mana kehidupan Abu Bakar dengan Nabi? Kan, sanggup ditaruhkan nyawanya, ibarat kata biar aku mati, jangan Nabi mati. Kan, baca dalam sejarah ketika Nabi bersembunyi dekat Gua Thur. Kan, dia masuk dulu, Abu Bakar masuk dulu. Kamu ya Rasulullah jangan masuk, biar aku masuk. Ibarat kata kalau ada binatang-binatang berbisa dalam Gua Thur ni, biar aku kena dulu, kamu kendian ya Rasulullah. Kan, maksudnya mengasihi menyayangi Nabi masa hidup,
Macam mana amalan Abu Bakar? Masya Allah wa tabarakallah, keyakinan kepercayaannya 100%. Kan? Baik, bermaksud kita ziarah kubur yang kedua tadi berdoa. Bukan diambil barakah kepada orang yang telah wafat, tidak. Cuma kita mengingati kebaikan waktu, ya Allah dia meninggal bergambar, ya Allah mudah-mudahan aku meninggal juga dalam keadaan baik. Kan? Timbul pertanyaan, bagaimana kalau orang kafir? Boleh tak kita ziarah? Kalau tak ada keperluan kita ziarah, tak payah ziarah, ziarah je kubur orang Islam. Bagaimana dengan orang kafir yang sakit? Boleh tak ziarah? Kalau ada keperluan kita berbuat sedemikian, maka boleh kita ziarah walaupun dia non muslim dalam keadaan sakit. Kan? Tapi kalau tak ada keperluan, tak perlu. Contohnya jiran kita non muslim, orang kafir. Boleh tak kita ziarah jiran kita non muslim? Jawapannya boleh. Dalil dan buktinya dalam hadis sahih Al-Bukhari. Kan? Ghulam Yahudi dalam hadis itu menyebut pembantu Nabi budak Yahudi. Nabi dengar khabar berita, dia ni bekas khadam pembantu Nabi. Dia sakit dalam keadaan nazak. Dia khabarkan ke Nabi, Nabi pergi ziarah. Di sini para ulama mengambil pendalilan boleh kita ziarah, tapi dia ada kalimat tapi. Yang ada keperluan. Pasal apa Nabi ziarah? Dia kafir pasal dia bekas khadam pembantu Nabi. Dia pun kenal Nabi, Nabi pun kenal dengan dia. Tapi kalau kita tak kenal dia, buat apa kita nak pergi ziarah? Betul? Ya. Nabi pergi ziarah. Kemudian Nabi duduk di kepala budak ni. Kan? Lepas tu bila Nabi duduk di kepala ni, Nabi memerhatikan ayah dia. Tengok, Nabi juga beradab. Tengok. Kebetulan ayah dia ada di sisi anak dia. Ayah Nabi ni macam mengisyaratkan sesuatu dekat ayah pada budak Yahudi ni, mengisyaratkan sesuatu, maksudnya minta izin nak bercakap dengan anak kamu. Ayah Yahudi ni tahu dia Nabi ni seorang rasul, seorang yang berbudi pekerti, mulia, akhlak yang sangat baik. Dia tahu. Ayah Yahudi ni macam menganggukkan sama-sama bahasa isyarat. Nabi minta izin nak bercakap, maka ayah Yahudi ni kata mengiyakan, membenarkan. Lalu apa Nabi sebut? Qul, katakan olehmu asyhadu an la ilaha illallah. Kan Nabi ajar dia kalimah syahadah. Qul la ilaha illallah. Kan bila Nabi ajar begitu diikut ucapan Nabi, maka budak ni pejam celik dia tengok dekat ayah dia. Ayah dia kata apa dekat anak dia? Ati' Abul Qasim. Ati' maksudnya taatlah olehmu kepada bapa si Qasim. Nabi gelaran makruf di kalangan orang Yahudi Madinah, makruf. Abul Qasim itu merujuk kepada Nabi pasal anak lelaki sulung Nabi namanya Qasim. Ya, maka mereka gelar Nabi ya Abul Qasim, merujuk kepada Nabi Muhammad. Lalu ayah ni kata dekat anak dia, Ati' Abul Qasim. Taat olehmu kepada bapa si Qasim, yakni Nabi Muhammad. Kemudian Nabi mendengar gerakan bibirnya mengikut apa yang Nabi ajar, langsung Nabi pun berdiri. Ya, Nabi berdiri. Kemudian apa Nabi sebut? Alhamdulillahillazi anqazahu minan nar. Segala puji-pujian bagi Allah yang telah menyelamatkan akannya daripada azab api neraka. Kerana pengakhiran hayatnya dengan kalimah Allah. Ya, nak menunjukkan hebatnya kalimah la ilaha illallah. Cuma kita ni mungkin kita kurang faham. Kita selalu mengungkapkan kalimah yang terakhir orang yang nak meninggal ni dengan syahadatain. Kita rasa betul kot. Contohnya kawan ni nak meninggal, ikut ya, ikut saya baca. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tang mana yang silap?
orang kafir nak masuk Islam, kita kena ajar syahadatain, 2 syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kafir nak masuk Islam, ini syahadah yang kita ajar. Kalau orang tu dah Islam, Islam dia ketika nak meninggal satu je. Dia tak ada syahadatain pasal dia dah Islam. Dan kalimahnya bukan syahadah tapi pengakuan Allah sebagai Tuhan. Dia kalimah syahadah dengan kalimah talqin berbeza. Ada perbezaan, ada persamaan. Syahadah asyhadu, aku bersaksi. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Orang nak meninggal, dia bukan begitu. Kalimahnya cukup sekadar la ilaha illallah. Nafi dan itsbat. Ya, la ilaha illallah nafi, illallah itsbat. Pasal Nabi sebut dalam keperbagan hadis. Laqinu ala mautakum la ilaha illallah. Talkinkan olehmu akan orang yang akan mati dengan kalimah la ilaha illallah, full stop. Mana ada kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tak ada. Coba kita rujuk dalam hadis. Lihat perbahasan ulama dalam kitab Fathul Bari, karangan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, beliau wafat tahun 852 Hijrah. Sama juga Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Muslim. Ya, beliau wafat Imam An-Nawawi tahun 676 Hijrah. Saya baca 2 kitabnya. Kitab Fathul Bari Syarah Al-Bukhari, kitab Imam An-Nawawi Syarah Muslim, saya baca. Kan? Dan kita mengajar tu marratan wahidah, cukup sekali. Maksud sekali tu kita ajar la ilaha illallah, dia boleh ungkap kalimah tu pun sekali cukup, jangan ajar berulang kali. Mungkin kita yang kurang ilmu ni, kita beranggapan apa salahnya kita nak bagi dia mantap la ilaha illallah, dia pun la ilaha illallah, ajar lagi, makin banyak, makin baik, makin afdal. Itu bagi orang yang hidup sehat macam kita, bolehlah la ilaha illallah sebanyak mungkin. Nak meninggal bukan begitu. Sebab itu agama ni bukan diakalan ni. Tahu tak pasal apa? Jangan diajar berulang kali. Pasal setan dan iblis ni, tahu tak apa kerja dia? Setan iblis ni kerjanya menyesatkan manusia, meragu-ragukan manusia. Sesat manusia satu bab, meragu-ragukan manusia satu bab. Dia mula-mula dibisik, dia nak sesatkan kita. Lepas tu bila dia tak berjaya, strategi yang kedua dia nak meragukan kita. Contohnya apa? Azan subuh dibisik kat kita. Nantilah panjang subuh ni, baru pukul 5.55, nantilah pukul 6.55 pun boleh, masih waktu subuh. Dia cuba nak menyesatkan kita, ditipu kita. Kemudian katalah dia ni bangun, tak peduli, 5.55 kan dah subuh, betul lah 6.55 pun masih subuh, tapi dah hujung-hujung dah, kot-kot, tidur lagi, lelap, telajak, bangun. Okey, bermasuk satu bab dia dah gagal, tapi tak apalah, masa kita sembahyang tu dibisik lagi. Masa kita sembahyang tu dibisik, kamu sembahyang ni, tadi uduk kamu perasan tak yang uduk kamu tadi sebelum kamu sembahyang siku tak basah? Kita mulalah teringat. Kalau tak berjaya strategi dia, kita tak peduli. Dia aku uduk, aku nampak siku basah. Apa pula tak basah? Bila kita takbir Allahu Akbar, dibisik lagi. Niat kamu tak masuk. Sebab itu maaf, bab niat tak masuk ni, saya pernah bertemu dengan seorang anak muda satu masjid, dia solat. Masa tu waktu maghrib, saya sembahyang Allahu Akbar, masbuk, dia pun datang sebelah.
Lepas dia sembahyang, lepas salam, saya tak kata apa pun, tapi saya perasanlah usalli pada Allah, usalli pada. Lepas solat dia pun tanya, Ustaz, dia kata, nak tanya sikit je Ustaz. Ya, silakan. Sebelum saya ke depan buat kuliah maghrib, silakan. Apa dia kata ke saya? Ustaz perasan tak masa sembahyang sebelah Ustaz tadi? Apa yang perasannya? Saya tanya. Walau saya perasan. Saya ni ya Allah daripada dulu lagi Ustaz, bila sembahyang susah betul saya nak masuk. Saya ni was-wasan. Dia kata saya dengar dulu. Okey, jadi apa masalahnya? Itulah dia kata saya was-wasan. Jangankan bab solat, dia cerita lagi. Wuduk pun saya was-wasan. Okey. Jadi kembali pada bab solat tadi, tang mana yang kamu was-was? Itulah. Saya bila niat tu, niat saya tak masuk Ustaz. Kalimah niat tak masuk. Saya kata, dengar, adik dengar. Masalah niat ni bukan masalah masuk tak masuk. Yang penting bila nak sembahyang, dalam hati. Kerana niat itu mahalluha fil qalbi. La bisatin wala huruf, tempatnya di hati. Tak bersuara, ia tak berhuruf. Cuma ulama Syafi'iyah kata sunat dilafazkan dengan lisan. Tak apalah, kita kemudian huraikan bab tu. Saya nak jawab, kamu kata was-was niat tak masuk. Okey. Ketika nak sembahyang, lupakan bab tu semua. Kalau solat maghrib, niat maghrib, subuh, niat subuh, begitulah seterusnya. Masa nak solat, masa kamu berdiri ni dalam hati. Sahaja aku solat fardu maghrib 3 rakaat makmum kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Cukup. Itu faham, Ustaz tahu. Tapi masalahnya tak masuk. Saya kata tang mana masuk tak masuk? Mana ada niat masuk ke keluar? Tak ada. Ini cerita benar. Masya Allah. Faham Ustaz? Mana-mana Ustaz pun memang dia cerita bab yang sama. Tapi saya tak boleh masuk. Astagfirullah. Cuba kamu zahirkan dengan lisan. Saja kau solat fardu maghrib 3 rakaat makmum kerana Allah. Cuba sebut. Dia pun sebut apa yang saya suruh. Saja aku solat fardu maghrib 3 rakaat makmum kerana Allah. Langsung takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada cukup. Tak ada lagi kalimah masuk ke keluar ragu-ragu. Tak ada. Selesai. Lepas tu apa dia jawab kat saya? Itu betul Ustaz, dia kata. Tapi Ustaz, astagfirullah. Faham tak yang Ustaz? Faham. Sekarang ni bila kamu nak solat berdiri, kalau subuh niat subuh. Tadi Ustaz dah ajar, niat tu di hati. Habis niat kerana Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Cukup. Entahlah Ustaz susah. Astagfirullahalazim. Ya Allah ya Tuhan. Lepas tu dia apa? Tak selesai bab tu, dia panjang cerita bab lain. Saya kalau wuduk pun macam tu juga Ustaz. Kalau saya wuduk pun macam tu juga. Saya kata kalau wuduk pun sama juga. Sebelum kamu buka air tu atau buka air perlahan, Bismillahirrahmanirrahim, sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Yang paling ringkas, tak payah. Sahaja aku mengangkat hadas kecil, sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Habis itu basuh je muka. Dan niat itu sama juga macam salat di hati. Betul, saya faham Ustaz. Tapi saya ya Allah tak tahulah. Astagfirullah. Kalau ini you punya jawapan, adik jawab macam ni sampai bila pun, maksudnya syaitan iblis berjaya menghasut, memperdaya, meragu-ragukan kamu. Saya tak ada cerita bab syaitan Ustaz, bab astagfirullah. Habis. Saya pun ke depan. Boleh faham ya? Bermaksud niat ni tak begitu. Sebab itu ini semua tipu daya syaitan. Pasal apa kita jangan ajar berulang kali kepada dia? Kerana syaitan akan bisik. Tengok, Tuhan kamu sebenarnya bukan esa, bukan satu, tapi berbilang-bilang. Dalil dan buktinya syaitan bisik kat orang meninggal. Kita yang sehat ni fahamlah, kita berulang kali pun kita tak pernah meyakini Tuhan tu berbilang-bilang 2, 3, 4 dan seterusnya. Betul tak? Tapi yang nak meninggal ni syaitan bisik. Tengok yang ajar tadi berulang-ulang nak menunjukkan Tuhan kamu yakni Allah berbilang-bilang, bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Tengok banyak kali diulang. Maka sebab itu dalam kitab Syarah Muslim menyebut cukup sekadar sekali.
Kan Nabi juga ajar sekali, bila Nabi dengar mulut dia mengungkapkan kalimah yang Nabi ajar, Nabi langsung bangun. Tak ada Nabi ajar 2 kali, 3 kali, tak ada. Nabi langsung, walaupun dia agak tergeta-geta, walaupun tak fasih, mungkin dia ungkapkan kalimah la ilaha illallah, cukup kan. Maka Nabi pun Nabi bangun berdiri, alhamdulillahillazi anqazahum minan nar. Ini kan kita dapat satu ilmu. Segala puji-pujian bagi Allah yang telah menyelamatkannya daripada azab api neraka. Maka Nabi pun bagi tahu pada yang hadir, maka oleh kerana dia meninggal dalam keadaan Islam, maka kami berhak menyelenggarakan jenazahnya mengikut tata cara Islam. Ya, kerana orang Yahudi pun dia dikebumikan, ya, dibungkus, dikebumikan. Maka Islam menambah 2 perkara. Sebelum memandikan, sebelum kita kapankan, maka dimandikan. Menambah 2 perkara, dimandikan, kapan, kemudian selepas dikapan, disolatkan, baru dikebumikan. Mereka hanya buat 2 perkara. Yahudi pun buat begitu, ya, dikapankan, dibungkus dengan sebaik mungkin, kemudian dikebumikan. Maka Islam mengekalkan 2 perkara, kemudian menambah 2 perkara. Ya, dikebumikan, tetap dikebumikan, dan mereka juga kebumikan tempat yang dihaskan, tempat yang mereka muliakan. Ya, tak boleh tempat yang sebarangan. Ya. Baik, tak apa, kita tinggal bab tu. Kemudian Allah telah memberi khabar gembira kepada orang-orang yang beriman bahawa mereka tidak akan mendapatkan ketakutan dan kesedihan sama ada di alam barzah maupun di hari akhirat. Bahkan mereka akan sentiasa dilindungi dan dijaga oleh Allah. Para malaikat akan menyambut mereka dengan khabar gembira sehingga mereka bertemu dengan Allah pada hari kiamat. Ya, memanglah kebimbangan tu kita semua pasti ada. Ya Allah, cukupkah amalan? Kita bukan takut mati, bukan. Cuma kita takut, ya Allah, cukupkah amalanku yang nak dipersembahkan kepada Allah. Betul. Mati kita mau tak mau mesti kita mati. Cuma takut, ya Allah, macam manalah amal salih aku. Cukupkah nak dipersembahkan kepadamu, ya Allah? Kan? Yang tu kita bimbang. Jadi bila kita bimbang begitu, kita akan menambah, memperbaiki. Ya, pertama ibadah kita dengan Allah, begitu juga akhlak kita sesama makhluk. Kan? InsyaAllah kita sambung kuliah kita di